Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, UMNO bukan lagi dalam era emas. Berita sepenuhnya. Menarik sekali tulisan Dr. Kamarul Zaman Yusuf, Timbalan Presiden Pertubuhan Intelektual Negara Pintar, bertajuk UMNO bukan lagi dalam era emas, dalam akhbar utusan Malaysia Rabu lalu. Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau bahawa keputusan Majlis Tertinggi UMNO MKT UMNO pada 7 Julai lalu adalah keputusan tidak bergigi yang tidak membawa apa-apa kesan pun ke atas kedudukan kerajaan. Ini kerana terbukti keputusan ini tidak diikuti oleh perletakan walau seorang pun ahli-ahli Parlimen UMNO dari jawatan mereka dalam kerajaan, walaupun penarikan balik dan penamatan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri diumumkan sebagai bersifat serta-merta. Malah, sebaliknya kesemua mereka masih kekal berada dalam kerajaan, termasuk terbaru pengumuman semua Menteri Kabinet, termasuk 9 Menteri UMNO, bahawa mereka kekal menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang seolah-olah memberikan satu tamparan terbuka kepada keputusan mesyuarat MKT UMNO. UMNO tidak boleh dilihat sebagai sebuah parti sombong yang sentiasa mahu mendominasi parti-parti lain, kerana suasana politik negara sudah jauh berubah berbanding sebelum dulu, di mana kini apa yang lebih dipentingkan adalah mufakat setara dan saksama antara semua parti dan golongan rakyat. Menakjubkan bila MKT UMNO sepertinya sudah lupa kenyataan berulang kali para pemimpin UMNO mengenai hasrat mereka untuk memperkasakan mufakat nasional MN bersama-sama dengan PAS, serta untuk memperkukuhkan Barisan Nasional BN bersama-sama dengan MCA, MIC dan PBRS. Bila keputusan mesyuarat MKT UMNO ini dibuat secara bersendirian tanpa dirujuk kepada jawatan kuasa induk MN dan Dewan Tertinggi BN terlebih dahulu, maka UMNO dilihat terpencil dari PAS serta parti-parti komponen BN lain yang rata-rata dilihat menjarakkan diri dari keputusan ini, khususnya PAS yang mengambil pendirian berbeza. Keputusan mesyuarat MKT UMNO ini jauh berbeza atau bercanggah daripada hasrat rakyat bawahan yang rata-rata mahukan parti-parti Melayu utama di negara kita bersatu dalam satu pakatan yang kukuh. Hasrat ini dapat dilihat dalam pelbagai dapatan kajian selidik, termasuklah dapatan kaji selidik yang dibuat oleh Merdeka Center dari 15 Julai ke 10 Ogos 2020 bahawa 65% pengundi Melayu mahu UMNO kekal bekerjasama dengan Bersatu dan PAS di dalam PN, berbanding hanya 20% pengundi yang mahu UMNO bergerak bersendirian. Begitu juga dengan dapatan kaji selidik yang dibuat oleh Invoke pemimpin tokoh PKR Rafizi Ramli yang diumumkan pada 23 April lalu, yang menunjukkan bahawa BN 8% berada jauh di belakang PN 16% dari segi sokongan pengundi jika PRU dilaksanakan. Perlu diingat bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi di dalam ucapan dasar beliau di Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 pada 28 Mac lalu menyebut kemenangan UMNO atau BN dalam 7 pilihan raya kecil setelah UMNO tersungkur membaham bumi di dalam PRU 14 adalah dengan bantuan PAS melalui MN. Begitu juga kata-kata Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan di dalam satu forum pada 4 Januari bahawa kalau UMNO atau BN mahu menang di PRU 15, maka UMNO atau BN kena bersama dengan PAS dan kena bersama dengan GPS. Apa punca Zahid Hamidi dan Ahmad Maslan kini sepertinya mahu menelan balik kata-kata mereka sendiri dahulu seolah-olah UMNO BN boleh menang di dalam PRU 15 secara bersendirian adalah satu perkara yang sukar untuk ditelaah. Keputusan mesyuarat MKT UMNO ini juga berbeza dari keputusan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 pada 28 Mac dalam dua aspek ketara. Pertama ialah dari sudut bentuk penarikan diri dan kedua ialah dari sudut sebab penarikan diri. Dari sudut bentuk, keputusan mesyuarat MKT UMNO ini mahukan penarikan diri dari menyokong Muhyiddin, sedangkan keputusan PAU 2020 mahukan penarikan diri dari menyokong kerajaan PN.
Dari sudut sebab pula, keputusan mesyuarat MKT UMNO ini memberikan 7 kegagalan kerajaan PN. Sebagai puncanya, manakala keputusan PAU 2020, seperti ditegaskan oleh Zahid dalam ucapan penggulungan beliau, mahukan penarikan diri ini dibuat hanya jika Muhyiddin tidak menunjukkan seberang tanda untuk membubarkan parlimen dan melaksanakan PRU 15. Perlu diingat bahawa tidak logik untuk membubarkan parlimen dan melangsungkan PRU 15 dalam keadaan pandemik COVID-19 masih menggila dengan kemunculan pelbagai varian baru yang lebih bahaya. Apatah lagi bila UMNO sendiri sudah menangguhkan pemilihan pemimpinnya selama 18 bulan disebabkan faktor ini. Sebab penarikan diri dari menyokong Muhyiddin, yaitu 7 kegagalan kerajaan PN, juga boleh berbingkas dan memakan diri UMNO sendiri kerana asas utamanya yaitu kegagalan kerajaan menangani pandemik COVID-19 secara berkesan sebenarnya terpukul ke muka para pemimpin UMNO sendiri kerana menteri-menteri utama yang ditugaskan untuk menangani pandemik COVID-19 adalah menteri UMNO sendiri. Jika dikaitkan kegagalan kerajaan menangani pandemik COVID-19 secara berkesan dengan pengisytiharan darurat, bagaimanakah pula statusnya dengan 79 negara yang mengikut data sebuah badan hak asasi manusia berpusat di Geneva, Switzerland bernama Center for Civil and Political Rights, CCPR Center, telah pernah membuat pengisytiharan sama selama 1 April 2020 lagi, terbarunya di Indonesia dan di Jepun. Dan bagaimanakah kerajaan boleh dikatakan memperkotak-katikkan titah yang di Pertuan Agung dan raja-raja pemerintah supaya parlimen dibenarkan bersidang, tak kala titah supaya parlimen dibenarkan bersidang sebelum 1 Ogos telah dipatuhi dan tak kala semua dewan undangan negeri lain termasuk di negeri-negeri yang diterajui oleh UMNO hanya bersidang selepas 1 Ogos. Sebab itulah saya dan rakan-rakan ahli akademik lain bersetuju dengan seranan Dr. Kamarul Zaman supaya UMNO memikirkan kembali secara lebih tenang, lebih rasional dan lebih sistematik pendekatan politiknya jika tidak mahu tersungkur lebih teruk pada PRU 15. Ketepikanlah kepentingan diri, utamakanlah kepentingan Pertiwi dan manfaatkanlah pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri untuk kepentingan parti. Jangan dinampakkan UMNO hanya mengejar kuasa semata-mata. Ditulis oleh Dr. Ahmad Zarian Muhammad Nazri, Fellow Penyelidikan dari Institut Kajian Politik Malaysia MAPAN, Universiti Utara Malaysia UUM. Artikel ini adalah pandangan peribadi penulis. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.